Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani versi Malaysia Memilih dan bercakap tentang Malaysia Memilih 19 November ini. Sebenarnya tiada satu pun petunjuk yang jelas untuk mana-mana gabungan parti politik akan menemui jalan mudah menuju pada PRU ke-15, dan meskipun di sebalik cakap-cakap ataupun perkara-perkara yang dibangkitkan berkaitan dengan adakah ada rundingan di sebalik gabungan parti politik menuju PRU 15 ataupun di pasca PRU 15, ada perkara yang cukup penting untuk kita melihat kerana keyakinan untuk gabungan-gabungan parti politik yang berhasrat bertanding pada PRU 15 ini yang mahu bergerak secara solo dengan aspirasi untuk menang PRU 15. Dan pada waktu ini sudah tentu kita ingin melihat kepada dinamika PRU 15 itu sendiri, bagaimana ataupun sejauh mana kemampuan untuk gabungan parti politik ingin bergerak secara solo mampu menang PRU 15, dan bagaimana sebenarnya peranan yang dimainkan oleh parti-parti komponen ataupun parti-parti kecil di bawah payung gabungan parti politik mereka bertanding untuk memenangkan gabungan parti politik mereka pada 19 November ini. Jadi berbesarlah hati saya untuk mendapatkan salah seorang pemimpin parti politik di bawah gabungan parti politik Barisan Nasional, Datuk Chong Sin Woon, Setiausaha Agung MCA. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan sedikit masa. Saya tahu dalam seminggu dua minggu ini begitu padat jadual politiknya, tetapi untuk Barisan Nasional dan juga MCA secara khususnya, kita tahu naratif yang dibawa oleh Barisan Nasional adalah untuk pertama kestabilan politik dan juga persediaan pemulihan ekonomi menjelang pada tahun hadapan 2023. Tetapi dengan naratif yang dibawa oleh MCA dan juga Barisan Nasional ini, Datuk, bagaimana ia boleh meyakinkan pengundi menjelang PRU 15 ini? Kita tahu sekarang ni Parlimen dibubarkan, kita akan mengadakan pilihan raya umum tak lama lagi. Tetapi apa yang sibuknya, yang hangatnya cuma ahli politik dengan parti politik yang bertanding. Rakyat nun di sana masih lagi tertekan dengan kehidupan inflasinya, dengan keadaan ekonominya yang tidak menentu. Jadi rakyat memerlukan sebuah kerajaan yang stabil, yang kukuh, yang boleh memulihkan semula pembangunan ekonomi, yang boleh mengadakan satu dasar, yang boleh melakukan satu tindakan tuntas untuk kita membantu rakyat di sana. Jadi pilihan raya kali ini, kalau tanya saya, bukan lagi fokus kepada kata nak selamatkan Malaysia, kata nak tukar kerajaan, pelbagai janji-janji manis yang ditaburkan, itu semua dah jadi sejarah. Sekarang apa yang perlu kita tentukan oleh rakyat pada 19 November adalah sama ada sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh boleh diadakan, yang mampu melaksanakan, yang mempunyai track record untuk melaksanakan program-program, polisi-polisi yang boleh membantu rakyat secara langsung dan tidak langsung. Kita tahu bahawa kita akan menghadapi satu keadaan ekonomi yang sangat mencabar pada tahun depan. Keadaan ekonomi dunia tidak menentu. Mungkin adanya recession di dunia. Jadi bagaimana Malaysia nak menghadapi cabaran seperti itu? Kalau kita masih lagi tidak menentu, atau masih ada lagi kerajaan yang percampuran, yang tidak mempunyai perkongsian ideologi pentadbiran yang sama, jadi kita tidak dapat menghadapi semua perkara yang akan berlaku pada tahun depan. Jadi itulah kenapa bila Barisan Nasional kali ini berkata kita nak kestabilan, kita nak kemakmuran, itu balik kepada asasnya politik. Siapa-siapa pula yang menjadi kerajaan sebenarnya, tanggungjawab utama mereka adalah memelihara hak rakyat dan membawa kesejahteraan kepada rakyat. Tetapi pertukaran kerajaan pada 2018 telah melihatkan bagaimana keadaan Malaysia kucak-kacir, bagaimana politik dalaman yang begitu hebat, yang sehingga jatuhnya kerajaan, tukarnya Perdana Menteri, sehingga kita menghadapi COVID lagi. Jadi cukup untuk itulah saya rasa kebanyakan majoriti rakyat Malaysia kita ingin kembali kepada keadaan kestabilan yang kita pernah ada. Saya rasa itulah antara sebabnya kita boleh mengarahkan rakyat untuk kita mengundi kembalikan Barisan Nasional. Datuk, kalau boleh saya nak selit untuk bertanyakan soalan ini. Tadi Datuk menyentuh tentang track record dan juga kita melihat kepada asas politik itu sendiri. Asas politik kita tahu dengan sistem politik di negara ini kita berasaskan nombor ataupun angka. Kalau berdasarkan track record ataupun di atas kertas, MCA cukup cemerlang dalam beberapa PRU sebelum tahun 2004 itu sendiri. Tapi selepas pada PRU pada tahun 2004, MCA sendiri dengan kursi-kursi yang ditandingi semakin merosot.
untuk waktu ini dengan kita melihat kepada yang disebut oleh Datuk tadi yang mengambil iktibar pada tahun 2018, PRU 2018, PRU yang ke-14, bagaimana MCA itu sendiri dapat mengembalikan keyakinan rakyat dan juga dapat mengembalikan sokongan rakyat terhadap MCA dan secara keseluruhannya Barisan Nasional? Kita kena mengaku satu, isu utama yang dihadapi oleh Barisan Nasional adalah isu persepsi, isu image. Yang mana kita tidak dapat tangkas dengan baik melalui sosial media. Sebab kita dah jadi kerajaan lama, kita ada terus menggunakan media sosial utama. Kita jarang pergi ke internet, tak ada WhatsApp ataupun Facebook waktu itu 2008. Jadi kita ketinggalan. Banyak isu yang tidak dapat ditangkas menjadikan persepsi rakyat terhadap negara, Barisan Nasional waktu itu, dan begitu juga yang terutamanya masyarakat Cina. Jadi itu juga kegagalan kita sebagai sebuah parti dalam Barisan Nasional tidak dapat menangkas tomahan-tomahan itu dan dilihat sebagai tidak dapat berfungsi untuk mewakili masyarakat Cina yang menunduk kepada UMNO. Jadi itu semua kita tahu. Jadi selepas kekalahan 3 kali berturut-turut, 2013, 2018, yang paling teruk 2018 lah. Jadi kita telah tukar dasar kita tukar barisan kepimpinan kita. Kalau lihat barisan kepimpinan sekarang MCA ni, ramai orang-orang muda. Ramai wanita-wanita yang hebat yang menjadi yang memegang jawatan-jawatan utama di dalam parti kita. Dan pada masa yang sama, selepas kekalahan, kita cuma tinggal 3 parti. Yang lain-lain semua dah keluar Barisan Nasional. Kita balik kepada asas 3 adik-beradik, UMNO, MCA, MIC. Jadi waktu 22 bulan sebagai pembangkang itu, kita banyak berbincang. Mengorak langkah, melihat semula kelemahan kita, sebab-sebab kekalahan kita. Jadi kita telah menyusun strategi yang berlainan. Jadi kemuncak penyusunan strategi itu adalah di Tanjung Piai. Apabila kita bergerak sebagai satu Barisan Nasional, pelbagai kaum, kemajmukan itu, kesederhanaan itu, kita mendapat sokongan semua rakyat. Kita kena faham bahawa kebolehan Barisan Nasional mendapat sokongan semua pihak, termasuk di Sabah Sarawak waktu itu, adalah kerana kita mengadakan dasar inklusif dan progresif. Kita tidak ekstrim ke mana-mana pihak. Permintaan dari China tak dapat dipenuhi sepenuhnya. Begitu juga permintaan Melayu, India dan lain-lain kaum. Jadi kita mengambil jalan kesederhanaan. Tidak ada satu kaum yang boleh mendapat semuanya. Tetapi semua akan mendapat sedikitnya. Supaya kita mengorak langkah bersama, memaju bersama, tidak ada sesuatu atau mana-mana sektor, mana-mana kaum yang tertinggal. No one is left behind. Selalu itu tagline bajet yang diberikan oleh Barisan Nasional. Jadi dengan itu kita rasa apa yang kita lakukan itu nampak hasilnya. Beberapa PRN, PRK dan PRN. Kita mendapat sokongan kembali semua masyarakat. Walaupun tak sampai seperti dulu kecemerlangan kita, tetapi kita secara pelan-pelan membina semula kekuatan kita. Datuk, kalau dilihat daripada penubuhan MCA itu, MCA adalah salah sebuah parti politik yang cukup lama bertapak dalam landscape politik negara. Malah kalau diikut dalam garis masa pembangunan Malaysia, MCA juga ada berada dalam lipatan sejarah itu. Tetapi dengan perubahan demi perubahan, apabila kita bercakap tentang landscape politik negara daripada PRU 13, 14 hinggalah menuju kepada PRU 15 ini, apatah lagi pada PRU 15 ini, buat pertama kalinya peringkat persekutuan akan adanya partisipasi daripada kelompok anak muda. Undi 18 telah pun diluluskan, malah pendaftaran otomatik juga telah pun dilaksanakan untuk PRU 15 ini. Kalau daripada sekumpulan 21 juta pengundi itu, sejumlah yang agak besar bagi kumpulan pengundi baharu ini. Bagaimana MCA, apa game changer yang dimainkan oleh MCA dalam untuk memenangi ataupun nak menarik minat pengundi muda, pengundi baharu ini? Seperti mana saya kata tadi, kita mempunyai satu barisan kepimpinan yang cukup muda. Pengerusi perhubungan negeri kita pemuda. Contohnya di Kelantan, di wilayah persekutuan adalah golongan muda. Ketiga, kita mempunyai hubungan akrab dengan NGO belia Cina di Malaysia. Sekian lama. Jadi kita telah memulihkan semula hubungan kita dengan baik. Kita mengadakan pelbagai program dengan mereka. Itu kedua.
Ketiga yang paling penting adalah kali ini seperti mana yang telah berlaku di Johor, kita menggariskan satu barisan calon-calon yang muda. Sekarang ni kita hanya 3 buah negeri yang adakan pilihan raya negeri, iaitu Pahang, Perak dan Perlis. Barisan calon yang kita calonkan dari MCA 70% orang muda, orang baru, muka baru. Untuk parlimen 30 lebih peratusnya muka baru. Jadi kalau kita campur semuanya, apa yang kita ketengahkan kepada pemilih tahun ini, kali ini, separuh daripada calon-calon dari MCA, baik parlimen dengan campur parlimen dengan ADUN ni, adalah muka-muka baru. Jadi mereka ni seperti mana yang kita lakukan di Johor, bukan hanya MCA, UMNO juga melakukan benda yang sama. Jadi apabila kita meletakkan barisan calon baru, muka baru, kita mendapat sokongan orang-orang muda. Kalau kita imbas kembali peti-peti undi yang paling muda, ya, saluran ke 6, 7, 8 hingga 9, yang 18 ke atas, kita menang. Itu pun kita terkejut, ya, kita menang semua saluran utama orang-orang muda. Jadi itu saya rasa kita telah mendapat satu formula yang agak betul lah. Tetapi kita tahu PRN, PRK tak sama dengan PRU. Jadi kita tidak boleh melihat kemenangan itu akan membawa kemenangan yang seperti sama di PRN dibawa kepada PRU. Tetapi rancangan itu yang telah kita aturkan di PRN itu akan kita teruskan di PRU. Yang utamanya, kenapa orang-orang muda sokong Barisan Nasional? Dia nak nampakkan kemajmukannya. Di PRN Johor, khususnya di BRK Tanjung Piai, kita ketengahkan orang muda Cina yang fasih dalam bahasa Melayu, Melayu yang fasih dalam bahasa Cina, Cina yang fasih dalam bahasa Tamil, dalam satu pentas yang sama. Itulah sebenarnya semangat orang-orang muda yang kita ketengahkan. Itulah kekuatan kita. Saya rasa itu boleh kita menarik. Dan bukan sahaja itu, dalam manifesto yang akan kita lancarkan nanti, banyak perkara yang melibatkan orang muda yang dapat kita laksanakan. Kita Barisan Nasional tidak janjikan benda-benda yang tak boleh kita laksanakan. Kita periksa, kita cek semua dasar yang kita lakukan itu, yang dalam manifesto kita itu, kita periksa dengan kementerian. Boleh tak ini dilakukan? Adakah ini realistik? Bukannya kita duduk dalam bilik aircon dan saja-saja kita membuat semua perlakuan itu. Jadi itulah antara benda yang kita rasa kita boleh dan cuba untuk menarik sokongan orang muda. Datuk Al-Alan nak bercakap tentang calon-calon yang diketengah oleh MCA ini. Satu perkara yang pasti, apabila kita cakap mana-manalah pilihan raya negeri, pilihan raya kecil, apatah lagi pilihan raya umum, akan ada cakap-cakap berkaitan dengan sama ada lantikan baru ataupun dikemukakan calon baru, ada calon lama ataupun calon yang berpengalaman terpaksa mengosongkan kerusi untuk memberi laluan kepada calon baru. Mungkin pada waktu ini kita tak bercakaplah pada gabungan parti politik yang lain. Untuk Barisan Nasional sendiri, bagaimana rundingan untuk pembahagian kerusi itu dilakukan? Ini sesuatu yang cukup penting. Bila rundingan pembahagian kerusi itu kalau tak settle menuju PRU15 itu adalah sebenarnya satu bom jangka untuk sama ada menang ataupun kalah gabungan parti itu. Tetapi bagaimana kita boleh fahami tentang rundingan yang dicapai ataupun jalan tengah dalam soal pembahagian kerusi dan juga calon yang diletakkan di kerusi-kerusi PRU15 ini? Terus terang saya boleh kata bukan mudah untuk rundingan kerusi. Khususnya kita ada 3 parti utama di Semenanjung, satu di Sabah. Kita mempunyai dasar yang berkini, ya. Satu, kerusi tradisional. Itu dulu. Lepas itu kita bincangkan mana-mana kerusi yang diminta oleh mana-mana komponen parti. Ketiga, kali ini yang perlainannya kerana kita adanya kerusi-kerusi yang dikosongkan oleh komponen sebelum ini. Contoh ni di sini kita ada Gerakan dan MyPPP. So kerusi-kerusi yang dikosongkan itu terbukalah kepada semua komponen parti untuk kita membincangkan sama ada kita ada kekuatan di kawasan tersebut, sama ada kita ada jentera di kawasan tersebut, sama ada kita ada calon yang baik di kawasan tersebut. Pada waktu yang sama, kita juga membincangkan
boleh tak kita berikan kepada Friends of BN yang telah menyokong kita berpuluh tahun. Jadi banyaklah lapisan perbincangan setelah keputusan dibuat. Ada pula permintaan daripada akar umbi, dari bahagian, dari negeri. Itu semua lumrah, biasa. Selepas kita bincang, selepas kita buat keputusan, tanggungjawab sebagai barisan kepimpinan parti masing-masing untuk kita menyujukkan rasa tidak puas hati di kalangan penyokong kita di kawasan bahagian itu. Itu berlaku setiap pilihan raya umum, PRN ataupun PRK. Siapa-siapa calon yang diletakkan, tentunya kita perlu membuat sesuatu untuk kita selesaikan isu dalaman. Datuk, berbeza cukup sekali berbeza untuk PRU15 ini kalau berbanding dengan 14 pilihan raya sebelum ini. Kita tahu gerakan juga adalah antara sebahagian daripada Parti Komponen Barisan Nasional, tetapi untuk PRU15 ini tidak lagi. Di pentas politik PRU15 ini, siapa sebenarnya saingan untuk MCA? Kita tahu MCA bukan lawannya untuk parti yang didominasi oleh kaum Melayu atau Bumiputera, tetapi untuk MCA sendiri, siapa sebenarnya lawan? Kerana kita tahu PRU15 ni bukan street fight one on one, tapi ada beberapa penjuru yang lain berkaitan dengan gabungan parti politik. Untuk MCA sendiri? Secara tradisinya, lawan utama kita DAP lah. Sebab MCA akan bertanding di kawasan yang majoritinya orang Cina. Jadi saingan utama adalah bersama dengan DAP. Yang keduanya di kawasan-kawasan mixed seat adalah dari PKR. Dia juga hantar calon-calon Cina juga, PKR ramai. Yang ketiganya sekarang Perikatan Nasional. Kerana di situnya ada gerakan yang sebelum ini rakan kita. Jadi tiga kategori lah. Yang utamanya di kawasan-kawasan majoriti Cina, khususnya di kawasan-kawasan bandar, adalah di antara DAP dengan MCA. Kawasan mix, kita dengan kadang-kadang dengan DAP, kadang-kadang dengan PKR. Dan kawasan mix juga, kadang-kadang sekarang kita ada satu cabaran utama dari Perikatan Nasional. Jadi itulah, kita jarang ada juga 1-2 kerusi bersama dengan PAS. Tapi PAS hantar Cina juga. Ada 1-2 kerusi dengan Amanah. Tapi mereka hantar Melayu lah. So, tetapi yang utamanya DAP dengan PKR. Datuk, saya nak buat diskusi pada waktu ini selama kita melihat kepada strategi yang dimainkan oleh MCA atau Barisan Nasional menuju pada PRU15. Kita tahu naratif yang dibawakan oleh Barisan Nasional adalah kestabilan politik dan kemudian untuk persediaan pemulihan ekonomi menjelang kepada sesuatu yang sangat dijangkakan ataupun yang sangat ditakutkan menjelang tahun hadapan. Tetapi itu naratifnya. Meta naratifnya ialah kita ingin melihat pada selepas PRU15 ini, selepas kerajaan baru yang bakal dibentuk, apa sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat. Datuk antara individu yang bertugas ataupun yang menjaga Port Klang itu sendiri, Pelabuhan Kelang. Untuk kita tahu masyarakat ataupun kumpulan entiti Cina misalnya banyak yang terlibat dalam industri ekonomi dan juga perniagaan. Daripada segi itu, daripada sudut itu, bagaimana Barisan Nasional dapat memenuhi selera pengundi Cina apabila kita bercakap tentang masa hadapan 5 tahun ke hadapan pasca PRU15 ini, Datuk? Kalau kita melihat selama 4 tahun kita berbincang, berdialog dengan masyarakat perniagaan, the business community, khususnya di masyarakat Cina. Mereka cukup orang kata hampa lah dengan apa yang dilakukan oleh Pakatan Harapan. Mereka antara yang memberi sokongan yang utama kepada Pakatan Harapan waktu itu dengan janji-janji mereka, dengan slogan mereka untuk selamatkan Malaysia. Malaysia sudah bankrupt, ekonomi kita merundung, kalau tidak tukar kerajaan hancur Malaysia. Jadi semuanya percaya. Ya, walaupun waktu itu kita mempunyai pertumbuhan ekonomi yang terbaik di dunia. Kita mempunyai reserve yang begitu tinggi. Beratus bilion kita ada. Tetapi dengan adanya sosial media, tomahan, ceramah, ramai termakan dengan slogan tersebut. Tetapi selepas pertukaran kerajaan, 22 bulan, banyak projek-projek utama sebagai pembangkit pembangunan ekonomi. Sama ada dibatalkan, ataupun ditunda, ataupun ditukar spek. Jadi menjadikan negara kita tidak menentu. Dan pelaburan dari asing melihat bahawa Malaysia ini tidak stabil. Apabila kontrak antarabangsa yang telah ditandatangani oleh kerajaan boleh dibatalkan begitu saja. Tidak ada perbincangan, boleh halau pekerja balik ke negara mereka. Jadi mereka tahu bahawa apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah kembalikan kepada kestabilan.
seperti dulu. Bila Malaysia menjadi antara negara yang paling diminati untuk pelaburan di Asia Tenggara, antaranya kerana kita ada sebuah kerajaan yang stabil, fasiliti yang bagus. Tetapi dalam masa 4 tahun ini, khususnya 22 bulan, kita antara negara yang paling tidak stabil. Jadi pelabur akan memilih ke Vietnam, ke Thailand, ke Indonesia, tetapi tidak ke Malaysia. Jadi kita kena kembalikan semula kekuatan kita. Saya rasa khususnya sektor perniagaan, masyarakat Cina, yang mana kita banyak berjumpa, memberitahu kita bahawa sudah cukuplah. Cukuplah dengan polemik politik yang mengkritik antara satu sama lain, yang membuat pelbagai tomahan. Hari ini kita tengok Ngah Ming semalam, dia berkata apa? Dia kata kita tak patutnya ada rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Kita mahu rakyat Singapura datang ke Malaysia menjadi buruh di Malaysia. Sehari selepas itu dia pula menyesal. Dia kata, oh tidak maksud saya. Saya hormati orang Singapura. Datanglah sini untuk buat bisnes di Malaysia. Itulah ahli politik yang pakai mulut dan lip service, yang suka, yang cantik. Tetapi dah 10 tahun kita mendengar ceramah-ceramah politik begini, cukuplah. Balik kepada realiti, kepada realistiknya. Siapa boleh melakukan kerja dengan lebih baik, siapa boleh menyusun dasar ekonomi yang lebih baik. Contohnya apabila kita menjadi Perdana Menteri Ismail Sabri dari Barisan Nasional, kita ada pula kewangan yang cukup untuk membantu rakyat. Tetapi waktu Lim Guan Eng menjadi Menteri Kewangan, dia kata negara kita bankrupt. Tun Mahathir kata rakyat kena jaga sendiri, jangan harapkan kerajaan. Jadi sudah cukuplah. Saya rasa pilihan PRU kali ini adalah untuk kita kembalikan kestabilan. Itu adalah perkara asas. Berhenti segala pergolakan politik selama 15 tahun yang tidak membawa kepada pembangunan ekonomi yang baik. Rakyat sengsara, tertekan. Kita perlukan stabilkan politik, kita perlu memakmurkan ekonomi negara kita. Datuk, dia macam tak adil lah kalau kami jemput Datuk di set agenda awal Malaysia Memilih ini tidak bercakap tentang pencalonan. Saya difahamkan Datuk antara calon yang diketengahkan oleh Barisan Nasional di bawah Parti Kopa dan MCA untuk dipertandingkan di kursi tertentu. Sebiarlah Datuk lah yang akan explain nanti. Tapi dia bukanlah nak macam kempen, tetapi sejak kalau diikutkan rekod sebelum ini ataupun kerjaya politik untuk Datuk sendiri, Datuk pernah bertanding sebelum ini bagi kerusi tertentu pada PRU sebelum ini, tetapi dengan mengambil iktibar dan juga nasib yang mungkin kurang menyebelahi Datuk sebelum ini, bagaimana optimisnya Datuk untuk bertanding pada PRU 15 ni di kursi yang akan disebutkan oleh Datuk sendirilah? Kerusi kita ditentukan oleh pucuk pimpinan, khususnya Presiden. Saya terima arahan oleh Presiden Parti saya untuk saya lantik saya sebagai penyelaras di kawasan Raub, Pahang. Selama lebih kurang setahun setengah saya berada di situ. Saya terima kasih kepada pucuk pimpinan parti dan juga kepimpinan Barisan Nasional kerana memberikan saya kerusi untuk bertanding di Raub, Pahang ini. Saya melihat kawasan ini sebagai satu kawasan yang boleh Barisan Nasional rampas semula. Beberapa faktor lah. Satu, kerana ahli parlimen 2 penggal sebelum ini di bawah DAP tidak nampak. Bukan hanya cakap saya, kita boleh buat survey di Raub. Kalau nak bandingkan dengan wakil rakyat Barisan Nasional sebelum ini, Tan Sri Eng Nyen Nyen, 3 penggal di Raub. Apa yang telah beliau lakukan untuk penduduk-penduduk di Raub, pembangunan yang dilakukan oleh Yen Yen, berbanding dengan 2 penggal di bawah DAP yang kononnya mencari alasan mereka pembangkang, tak ada sumber, tak boleh lakukan apa-apa. Tidak betul lah. Sebagai ahli parlimen banyak yang boleh kita lakukan. Yang kedua, kita ada asas parti yang kuat di situ, UMNO-nya, MCA-nya, MIC-nya. Dan saya rasa di situ pun rakyat telah merasai perbezaan di bawah parlimen dan adunnya Barisan Nasional dan bukan Barisan Nasional, berbangkang lah maksudnya. Jadi dengan kerja yang kita lakukan, kita mempunyai peluang. Saya tak boleh kata bahawa kita pasti akan menang, tetapi
peluang masih ada untuk kita kerja lebih keras. Okey, baik. Terima kasih Datuk Chong Sin Mun. Datuk Chong Sin Mun adalah Setiausaha Agung MCA yang juga merupakan salah seorang calon yang akan bertanding pada PRU15. Selamat maju jaya, Datuk. Pastinya banyak lagi yang boleh kita bercakapkan tentang PRU15. Nanti ada masa kita nak jemput lagi Datuk Chong Sin Mun, Setiausaha Agung MCA, untuk bercakap tentang secara asasnya, selain daripada kita cakap tentang politik, banyak lagi kepakaran dan juga buah fikiran yang boleh dikongsikan oleh Datuk, khususnya melihat kepada pemulihan dan juga pembangunan ekonomi pada tahun-tahun yang akan datang. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini Agenda Awal ni. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.